Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas masa yang Ustaz dapat beri pada kami. Kami harap dapat meneruskan kuliah kita ni selepas waktu sepanjang Prof di Mekah, dan insya-Allah beliau akan dapat, kita haraplah beliau akan dapat melaksanakan haji dengan sebaik mungkin bersama dengan isteri dan mendapat haji mabrur insya-Allah. Jadi kita harap semua yang para pencinta ilmu dapat bersama-sama kita berada di majlis ini untuk mendengar kuliah kita pada pagi ini. Ustaz, persilakan Ustaz. InsyaAllah, barakallahu fikum, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashhadu alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang dihormati Datuk Dr. Rosni Saleh, Datuk Datin, Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kuliah kita, iaitu kuliah tadabbur dan tafsir, atau tafsir dan tadabbur surah-surah pendek. Dan hari ini kita sampai pada siri kedua, Kafirun. Kita boleh baca suratul Kafirun, iaitu surah Al-Kafirun, atau kita baca suratul Kafirin bagi siapa yang ingin menjadikannya mudhaf ilaih. Okey. InsyaAllah hari ini kita buka pada muka surat 443. Dan kita akan masuk pada tafsiran ayat, iaitu kita tidak lagi membicarakan, kita dah bincangkan sebelum ini berkaitan dengan asbab nuzul dan muqaddimah berkaitan dengan surah. Hari ini kita terus kepada makna ayat. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti mana yang pernah kita sebutkan, qul disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 332 kali. Kalimah qul dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan sebanyak 332 kali. Dan ini merupakan, oleh kerana kalimah ini berulang banyak kali, maka kalimah qul antara kalimah tafsir yang paling utama yang pernah banyak kali. Kita perlu faham, perlu kita membaca tafsir kalimah ini. Dan kalau kita lihat kepada tesis-tesis ataupun penulisan berkaitan dengan qul, kita dapati bahawa kalimah qul ini tiap-tiap bidang dalam bidang agama akan membicarakan tentang banyak bidang, bukan tiap bidang, banyak bidang agama, bidang-bidang yang berasaskan Al-Quran Al-Karim. Kalimah qul, sebab tu kalau kita lihat kalimah qul ni, kalimah qul kalau kita tak isyarahkan dia jadi panjang, terlalu panjang. Bagi ulama dakwah, mereka lihat beberapa perkara yang terkait kalimah qul. Antaranya bila kalimah qul ni kita dapat kenal cara bercakap dengan perkataan yang sesuai, cara bercakap dengan perkataan yang sesuai pada situasi yang sesuai, kepada jenis
jenis audiens yang berbeza. Kadang-kadang kalimah kul kita sebut berbincang dan berbicara kepada golongan musyrikin. Dan pada ayat kita ni, kul ya ayyuhal kafirun, Allah bercakap dengan orang-orang kafir. Jadi kita nampak ketika Allah bercakap dengan kaum musyrikin, kadang-kadang Allah kata ya ayyuhan nas, kadang-kadang Allah sebut ya kul ya ayyuhal kafirun, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sebutan beberapa perkataan yang lain, menunjukkan bahawa tiap-tiap situasi ada kalimah-kalimah yang sesuai untuk disebutkan mengikut keadaan dan kesesuaian tersebut. Okey, kadang-kadang kalimah kul untuk menjawab soalan sebagaimana kita dah bincangkan pada surah Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kalimah kul ini bertujuan untuk pensyariatan yang baru. Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan mesej yang baru. Walaupun macam mana sekali perbincangan yang sangat beberapa perkara yang saya sebut sebelum ini, dan antara yang paling penting bila ada kalimah kul, bererti kalimah kul menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika bercakap tentang agama, Nabi tidak bercakap dengan kehendak dirinya. Kalam Nabi SAW adalah wahyu. Sebab Allah yang perintahkan. Sebab agama ini tidak ada siapa berhak bercakap daripada ijtihad dan kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak uzur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Qul ya ayyuhal kafirun, kalimah qul ada dalam Quran Karim sebanyak 332 kali. Semua ayat Quran ini yang berkalimah qul, katakanlah, bererti katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah artinya katakanlah wahai Muhammad, iaitu ditujukan kepada Nabi SAW. Kecuali maksudnya ada keadaan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalimah qul tapi bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 332 kali semuanya ditujukan kepada Nabi SAW. Kecuali pada 4 tempat. Kalimah qul ini ditujukan kepada selain Nabi SAW. 2 kali ditujukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 28 dan ayat 29.
Bila Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin wa qul rabbi anzilni. Qul, maksud qul lah, kalau kita baca sambung jadi wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi dua kalimah qul ini ditujukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apabila kamu bersama dengan orang-orang bersama kamu dah berada di atas kapal, dah selamat, maka qul faqul alhamdulillah, maka kata alhamdulillah allazi najjana minal qaumil zalimin, yang telah selamatkan kami daripada kaum yang zalim. Dan Allah sebut lagi, Allah kata wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, dan katakan ya wahai Rabbku, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tempatkanlah kami di satu tempat yang diberkati, dan sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik Tuhan yang memberikan tempat ataupun yang menempatkan seseorang. Jadi ada dua kalimah qul di situ. Pada ayat pertama qul, ayat kedua pun qul. Qul di sini Allah ceritakan tentang keadaan Allah, kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kalimah qul selain daripada ditujukan pada Nabi Nuh, sekali dalam Quran Al-Karim Allah tujukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam surah An-Nazi'at yang kita hafal, yang selalu kita dengar, Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia manusia yang melampaui batas. Faqul, maka katakan kepadanya, hallaka ila an tazakka, kenapa kamu adakah kamu tak nak mengambil petunjuk, ataupun adakah kamu tidak menerima dakwah yang akan menyucikan jiwa kamu, atau makna seumpama dengannya. Jadi kalimah qul di sini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk penceritaan. Sama juga seperti dua kali tadi ditujukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan tempat keempat, kalimah qul yang mana pada asalnya ditujukan kepada Nabi, namun dari segi kontennya diberikan atau ditujukan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada surah Al-Isra ayat 23, ayat terkenal juga. Allah kata wa fala taqul lahumā uff, bila kalian kamu bercakap dengan ibu bapa kamu, jangan sebut uff, uff. Wala tanharhuma, apatah lagi kalian mengherdik mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua, iaitu ibu bapa kamu, dengan kata-kata yang mulia. Okey, ayat ini walaupun pada zahirnya qul ini ditujukan pada Nabi, namun diketahui dengan jelas bahawa Nabi SAW ketika wahyu turun telah pun kehilangan ibu dan bapanya. Itu seorang yatim piatu. Nabi seorang yatim piatu. Maka kalimah qul di sini walaupun secara lafaznya ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dikehendaki adalah untuk selain Nabi SAW. Kerana perintah tadi berkaitan dengan jangan bercakap uff terhadap kedua bapa dan bercakap dengan kata-kata yang mulia. Empat tempat ini kalimah qul ditujukan kepada, atau disebut kisahnya, kalimah itu tidak ditujukan kepada Nabi SAW. Dan perbincangan berkaitan dengan qul berpanjangan, jadi kita berpindah kepada ayat seterusnya. Kerana kalimah qul ini sangat menarik dan banyak dibincangkan dalam ilmu dakwah dan ilmu tarbiyah. Salah satu daripada uslub dakwah, salah satu daripada uslub menyampaikan ilmu tarbiyah, salah satu uslub menjawab soalan, dan pelbagai perbincangan, bab perbincangan yang lain. Qul, katakan wahai Muhammad. Cuma dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya harfun nida, kalimah perkataan yang digunakan untuk menyuruh seseorang.
Ay, ya ayyu, ya harfun nida. Ayyu adatun nida. Bagi siapa yang faham ilmu nahwu dan juga ini kita dapat bezakan antara harfun nida dengan adatun nida. Ataupun kita kata dua lebih kurang. Ya, kita nak panggil orang kata ya Muhammad pun boleh. Atau kita panggil ay Muhammad. Ay Muhammad. Jadi dua-dua digunakan. Jadi Allah panggil ya ayyuha, ya harfun nida. Ayyuha adatun nida. Adatun nida iaitu juga kalimah-kalimah yang digunakan untuk menyeru dan memanggil seseorang. Ha bagian harfut tanbih, itu huruf ataupun perkataan yang disebutkan untuk tarik perhatian. Jadi Allah panggil seolah-olah Allah panggil dua kali seolah-olah. Allah panggil wahai, wahai, ya ayyu. Ha, dengar betul-betul. Ha ada kalimah tanbih, nak tak kalimah yang disebutkan untuk menarik perhatian. Kenapa? Ya ayyuha, kerana mesej yang akan disampaikan selepas ini merupakan mesej yang penting. Maka beri perhatian, pasangkan telinga dan sediakan jiwa dan hati kalian untuk mendengar nasihat ataupun mendengar mesej yang akan disampaikan. Ya kul ya ayyuha al-kafirun. Al-kafirun adalah kata jamak daripada kalimah kafir. Kafirun ramai orang kafir. Kafir seorang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apa itu kufur? Kafir. Kafir adalah orang yang memiliki kufur. Apa itu kufur? Kufur dalam bahasa Arab berasal dari kalimah dalam kalimah bahasa Arab bermakna as-sitru, iaitu meliputi, menutupi. Orang kafir adalah orang yang menutup, iaitu orang-orang yang menutup fitrahnya, agamanya, asal semua lahir dalam keadaan Islam, kemudian mereka ditutupi dengan selaput kekufuran. Dan pelbagai jenis kekufuran, ada 5 jenis kekufuran. Allah SWT tak sebut mereka ni dari jenis bagaimana, namun kita ketahui bahawa mereka kaum musyrikin. Mereka semua kafir. Sebab mereka kafir berbeza-beza. Ada yang tak nak dengar, ada yang lawan, ada yang mendustakan dan sebagainya. Okey, kita baca apa yang Ustaz sebut kerana kita nak cuba habiskan insya-Allah berkaitan dengan tafsir surah Al-Kafirun. Sebelum kita minggu depan kita nak bincang surah Inna A'tainakal Kautsar kerana bersesuaian dengan raya haji ni. Jadi kita bincang tentang Inna A'tainakal Kautsar. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun. Ibnu Katsir berkata surah ini adalah surah pelepasan diri, itu suratul Bara'ah. Lepaskan diri daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin dan sekaligus mengandungi perintah agar ikhlas semata-mata kerana Allah dalam beramal. Jadi ikhlas. Pertama, berlepas diri daripada orang kafir. Dalam agama Islam, Allah SWT menggalakkan, dalam syariat Islam menggalakkan kita agar menyelisihi orang-orang kafir. Tak boleh sama. Jangan menyerupai orang-orang kafir. Tak boleh menyerupai mereka. Perlu selisih dengan mereka dalam segala perkara, terutamanya dalam perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Sedangkan berkaitan dengan adat sekalipun, Allah SWT perintahkan kita untuk berbeza. Apatah lagi berkaitan dengan akidah dan kepercayaan. Dan malangnya ramai orang tidak risau dan tidak kisah tentang perkara ini. Mereka sehingga kita nampak banyak ajaran-ajaran orang-orang kafir dibawa dan dicuba untuk digabungkan dengan agama Islam. Itu satu tindakan yang tidak tepat, malah kita boleh katakan tindakan satu kejahilan.
ada orang cuba import dan cuba gabungkan budaya antara budaya Islam dan budaya kafir. Ada orang cuba gabungkan ibadah cara orang Islam dengan cara orang kafir. Ada orang cuba gabungkan kepercayaan yang ada pada Islam dengan kepercayaan orang kafir. Ini semua tindakan yang jahil. Ini semua tindakan yang jahil daripada orang-orang jahil tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Allah tidak memerlukan kepada pencerahan, tidak memerlukan kepada pencerahan daripada mana-mana agama. Agama kita agama yang sempurna, tak perlu kita minta tolong, tak perlu kita kompromi, tak perlu gunakan mana-mana alat yang ada pada agama lain untuk memaknakan makna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itu namanya surah Al-Bara'ah. Sebagaimana dalam kefahaman kita tak nak fahaman kita bercampur aduk, fahaman tauhid kita bercampur aduk dengan syirik, fahaman ibadah kita bercampur dengan bid'ah dan sebagainya. Kita nak agama yang asli, yang bersih. Begitu juga dalam bab amalan. Bab amalan pun kita boleh betul ikhlas dan bersih jiwa ni boleh berlaku dalam pemikiran juga dalam perbuatan. Dan surah Al-Kafirun surah yang membicarakan tentang kebersihan dari segi amalan. Amalan kita tak boleh sama macam orang kafir. Jangan sembah sesuatu yang disembah oleh orang kafir. Okey. Kata Syekh, penulis Hafizahullah, sasaran ayat ini mencakupi semua orang kafir di seluruh permukaan bumi. Ayat ini Qul ya ayyuhal kafirun, sasarannya iaitu audiens yang ingin ditujukan katanya ialah seluruh orang kafir di atas muka bumi. Walaupun pada asalnya ia ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, dari segi konteks ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dari segi konten, ianya sesuai untuk semua orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan ayat ini untuk menjadikan dalil pandangan beliau bahawa agama di atas muka bumi ini hanya dua. Satu, agama Islam, dan yang kedua agama kufur. Dua saja. Sama ada orang Islam atau orang kafir. Kemudian orang kafir, mereka mana orang kafir dengan pelbagai nama agama mereka, semuanya adalah agama kufur. Dan beliau berpandangan, oleh kerana semua agama selain Islam mereka satu agama sahaja, itu agama kufur, maka bila berlaku kematian maka kematian daripada umat agama lain atau orang-orang yang beragama selain agama Islam, walaupun mereka berbeza agama, mereka boleh mewarisi harta antara satu sama lain. Contohnya orang Kristian, kalau anak dia orang Buddha, anak dia jadi Kristian dan sebagainya, kalau dia meninggal, dia boleh mewarisi harta. Jadi mahkamah boleh berikan hak pewarisan kepada anak yang dah ubah agama tadi. Dan tidak ada masalah kerana mereka berbeza agama dari segi penamaan, namun hakikatnya adalah sama. Manakala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau cenderung pada pandangan bahawa tiap-tiap agama itu agama masing-masing. Jadi orang Kristian tidak boleh mewarisi harta orang Buddha, Hindu dan sebagainya. Ini pandangan Imam Syafi'i lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Okey, diriwayatkan bahawa orang-orang kafir, itu orang-orang kafir Quraisy, kerana kejahilan mereka telah mengajak Rasulullah SAW menyembah berhala mereka selama setahun, dan mereka bersedia menyembah Tuhan bagi Rasulullah SAW setahun berikutnya. Atas sebab itulah diturunkan surah Al-Kafirun ini. Kini kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Ayat turun sebab orang kafir nak offer. Selepas mereka tak mampu untuk sekat dakwah Nabi SAW, mereka offer supaya Mekah dijadikan sebagai pusat agama, pusat yang boleh menerima pelbagai kepercayaan. Dan dua agama yang diterima secara rasmi, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama asal, iaitu agama syirik. Jadi mereka kata berganti setahun. Dan sebab itulah Allah turunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun.
Okey, kemudian Syekh bincangkan tentang makna kalimah kul yang saya nak bincangkan tadi, tapi oleh kerana ada sini saya baca apa yang tercatat di sini sahaja. Faedah kalimah kul, katakanlah, di sini menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW disuruh agar bersikap lemah lembut dalam semua keadaan. Saya ringkaskan. Nabi SAW sifatnya lembut, lemah lembut dan berkata-kata. Namun ayat sekarang ni Allah kata ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Kalimah orang kafir, dengar dia panggil orang kafir, kena panggil kafir, dia berat. Kalimah yang berat. Orang kafir nak terima, orang panggil kebiasaannya ayat wahai saudara-saudaraku, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dan saudara perkataan apa-apalah, wahai seluruh manusia, salam persaudaraan, ayat-ayat yang lembut. Tapi dalam ayat ini Allah kata ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang ingkar, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang degil, wahai orang-orang yang tutup fitrah, tutup pendengaran, penglihatan daripada kebenaran. Makna-makna yang keras begini. Bila maknanya keras dan Nabi SAW sifatnya lembut, dengan rahmat Allah turunkan kalimah kul. Bila ada kalimah kul, katakan, Nabi kata kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi kalimah kul ini menjadi rahmat kepada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW tidak bercakap keras kerana sifat Nabi ingin menentang orang kafir ataupun melabel mereka dengan gelar kafir. Namun hakikatnya Allah yang perintahkan, Nabi cuma menyampaikan, dan kekerasan dalam ataupun ketegasan dan kekerasan yang ada pada konten ini bukan datang daripada Nabi tapi datang daripada Allah Azza wa Jalla. Di kul melembutkan kalam ataupun kul satu rahmat kepada Nabi SAW agar sentiasa bercakap dengan kata-kata lembut. Kalau ada kekerasan dan ketegasan yang disebutkan di sini, yang keras, kalimah yang keras, itu kerana Allah yang perintahkan untuk Nabi katakan, bukan datang daripada Nabi SAW. Okey, kita tengok yang kalimah seterusnya. Dah kul ya ayyuhal kafirun, kita dah habis. Kita masuk pada ayat la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang kedua dan ayat ketiga. La a'budu ma ta'budun. Menurut kaedah bahasa Arab, huruf la tidak masuk pada kata kerja mudhari' kecuali dengan makna istiqbalan, itu masa akan datang. La a'budu, la a'budu, la huruf nafi. A'budu fi'il mudhari', iaitu present tense. Kalimah la bila bergabung dengan kalimah a'budu, artinya fungsinya untuk menafikan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Artinya maksudnya la a'budu, pada masa akan datang aku tidak akan sembah. Ma ta'budun, ma ta'budun, apa yang kau sembah sekarang. Kerana kalimah ma, kalau kita nak menafikan satu perbuatan, kita nak kata aku tak nak sembah apa yang kau buat, aku tak nak buat apa kau buat, kata ma af'al ma taf'alun, aku tak nak buat apa yang kalian buat sekarang. La, kata ma'budu ma ta'budun, aku tak nak sembah apa yang kau sembah sekarang. Tapi kalau kata la a'budu ma ta'budun, sampai bila-bila aku takkan sembah apa yang kau sembah sekarang ni. Dia kata tegas, orang kafir suruh nak offer pada Nabi SAW untuk berganti-ganti Mekah jadi sebagai tempat pusat kepelbagaian agama dan pusat beransur. Allah kata la a'budu, wahai Muhammad katakan pada mereka, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sampai bila-bila aku tak sembah apa yang kalian sembah sekarang. La a'budu, sampai bila-bila aku tak sembah. Kerana la a'budu, la nafi, gunakan kalimah la bergabung dengan fa'il mudhari' a'budu, iaitu present tense.
Ta'budun present tense tapi dinafikan dengan kalimah ma. Ma artinya penafian pada keadaan seketika, pada waktu ungkapan itu disebutkan. Jadi bermakna la a'budu ma ta'budun, la a'budu pada konteks ini maknanya aku takkan sembah apa yang kalian sembah sekarang. La a'budu, aku takkan sembah apa yang kalian sembah sekarang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya wala antum 'abiduna ma a'bud. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Ustaz Alam dalam buku. Menurut kaedah bahasa Arab, huruf nafi la tidak masuk pada kata kerja mudhari' kecuali dengan makna istiqbalan, iaitu masa akan datang. Jadi makna la a'budu, aku tidak akan menyembah pada masa akan datang. Sedangkan huruf nafi ma tidak masuk pada kata kerja mudhari' kecuali dengan makna halan, iaitu sekarang. Jadi makna ma ta'budun, apa yang kamu sembah sekarang. Jadi makna ayat la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah pada masa yang akan datang berhala-berhala yang kamu sembah sekarang ini. Sekarang itu. Okey, ini selesai seperti yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan kaedah di atas, maka makna ayat berikut itu wala antum 'abiduna ma a'bud. Maknanya apa? Dan kamu tidak akan menyembah pada masa akan datang apa yang aku sembah sekarang. Jadi dua ayat ini Nabi kata sampai bila-bila aku takkan sembah apa yang kamu sembah sekarang. Dan kalian sampai bila-bila takkan sembah apa yang aku sembah sekarang. Apa maknanya ayat ini? Dengan makna begini mengisyaratkan bahawa orang-orang yang datang jumpa Nabi SAW mereka akan mati dalam kekufuran dengan ilmu yang dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tetapkan mereka jadi kafir, tapi Allah mengetahui segala perkara yang terdahulu dan yang terkemudian. Okey, ini pada makna yang pertama. Okey, jadi makna dia Allah menafikan bahawa Nabi beritahu bahawa aku takkan sembah apa yang kalian sembah sekarang, begitu juga kalian takkan sembah apa yang aku sembah sekarang. Ini makna pertama pada ayat ini. Okey. Wala ana 'abid. Okey. Kita teruskan dulu baca, nanti kalau perlu saya akan syarahkan semula insya-Allah. Itu ayat 2 dan 3. Ini yang dibawakan oleh Ustaz penulis. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey. Kita tengok. Kata Ustaz, kalau pada ayat-ayat terdahulu penafian ibadah dinyatakan dalam bentuk kata kerja mudhari', iaitu la a'budu dan ma ta'budun. Okey, siapa belajar bahasa Arab tahu a'budu tu fi'il mudhari' atau present tense, ma ta'budun juga fi'il mudhari' yang membawa makna umum, iaitu sekarang dan pada masa akan datang. Maksudnya aku tak akan sembah sekarang atau masa akan datang apa yang kamu sembah sekarang. Tetapi dalam ayat berikutnya diungkapkan dalam bentuk wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tadi wala a'budu, ni wala ana 'abidun dengan fa'il, dengan isim fa'il. Okey, kita baca dulu. Tetapi disebut dengan wala ana 'abidun, sebagaimana tidak disebut ma ta'budun, tetapi disebut dengan ma 'abadtum. Okey. Penafian dalam ayat-ayat ini lebih umum daripada penafian pada ayat-ayat terdahulu. Kenapa? Kerana di sini digunakan bentuk madhi, iaitu ma'abadtum, iaitu mencakupi penafian terhadap segala yang kamu sembah pada masa silam, kerana musyrikin menyembah Tuhan yang berbilang-bilang. Okey, saya terjemahkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku 'abidun sampai bila-bila dan bila masa sekalipun. 'Abid artinya selama-lamanya tanpa terikat dengan masa. Tak payah masa akan datang, sampai bila-bila,
malah daripada dulu sampai sekarang. Wala ana abidun artinya abid dengan isim fa'il artinya memang Nabi tak pernah langsung sembah apa yang kalian sembah. Jadi tadi ayat tadi la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah apa yang kalian sembah sekarang. Tu la a'budu ma ta'budun. Pada ayat ini wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku memang tak pernah sembah dan takkan sembah sampai pada tanpa terikat dengan waktu. Tidak, aku memang bukan orang yang menyembah. Aku bukan orang yang menyembah ma'abadtum, apa yang kalian sembah sejak pada zaman silam dahulu. Abadtum fa'il madhi artinya bukan yang Tuhan kamu sekarang je. Tuhan yang dulu-dulu yang banyak yang kalian sembah dalam sejarah kehidupan kamu, aku tak pernah sembah dan aku takkan sembah. Jadi nampak beza ayat pertama, ayat yang kedua dengan ayat keempat. Ayat kedua menafikan apa yang kalian ajak aku sembah sekarang, aku sampai bila takkan sembah. Dan Nabi kata, aku ini memang tak pernah sembah sesuatu pun. Walaupun Tuhan-Tuhan lalu yang kalian pernah sembah, Tuhan-Tuhan terdahulu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan Nabi kata, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun tak pernah sembah apa yang aku sembah. Adakah orang kafir tak sembah Allah? Sembah, tapi ibadah mereka dianggap syirik dan tidak dikira beribadah pada Allah. Beribadah pada Allah hanya dikira ibadah apabila kita mentauhidkan, itu memurnikan ibadah kepada Allah. Okey, jadi ungkapan abad itu mengandungi makna pelepasan diri Rasulullah SAW daripada segala jenis penyembahan mereka pada zaman-zaman yang lampau, sebagaimana pada ayat-ayat terdahulu, pelepasan diri baginda daripada apa yang mereka sembah sekarang dan pada masa akan datang. Gabungan dua jenis penafian di atas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bersih daripada penyembahan musyrikin dalam semua keadaan. Apakah pada masa silam, masa sekarang dan masa akan datang. Okey, selesai satu pandangan. Cara syarah yang pertama. Okey, kita masuk kepada cara kedua. Ibnu Katsir berkata, makna la a'budu ma ta'budun. Okey, sebab tu kita kata semuanya betul, dan yang penting kita tengok macam mana ulama syarahkan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya apa yang kamu sembah, artinya aku takkan sembah berhala. Ya, ini berhala-berhala. Maksudnya la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah berhala. Dan makna wala antum 'abiduna ma a'bud, itu kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, maksudnya kamu takkan sembah Allah. Jadi ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah berhala. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian takkan sembah Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Dengan kaedah cara kedua yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir sambung, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Okey, tiada sekutu baginya. Okey, jadi pada tafsiran ini apa yang dilakukan oleh Ibnu Katsir, ma dijadikan sebagai bermaksud man. Ini salah satu dari kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, ma bererti man. Berarti ma rabbuka, artinya man rabbuka. Apa Tuhan kamu, artinya siapa Tuhan kamu. Wal laili idza wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wa ma khalaqadz dzakara. Okey, kita lihat pada ayat Allahumma salli. Okey, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan apa yang diciptakan oleh Allah daripada makhluk lelaki dan perempuan, ataupun Allah sebut wa man khalaqadz dzakara wal untha, dan demi Tuhan yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ma berarti dengan man, sama dengan kat sini. Jadi ma kat sini diartikan dengan man menurut apa Ibnu Katsir sebut. Itu aku tak sembah siapa yang kamu sembah, kalian pun tak sembah siapa yang aku sembah. Okey. Itu tafsiran
cara kedua. Dari huruf ma pada ayat ini dengan makna man. Adapun ayat wala ana abidun ma'abattum dengan makna wala a'budu ibadatakum, itu dengan masdar. Tuan-tuan, ini semua kaedah bahasa. Kaedah bahasa, dan aku tidak akan beribadah cara ibadah kamu. Mana bukan sekadar aku tak sembah Tuhan kamu, cara kamu pun aku tak akan ikut walaupun aku sembah Allah. Langsung tiada kaitan. Wala ta'buduna ibadati, dan cara kamu pun memang tak sama langsung dengan cara yang aku sembah. Okey. Makna apa sekalipun, nak bawa makna bahawa perbuatan kamu tak sama sebab perbuatan aku, cara kamu tak sama dengan cara aku, Tuhan aku tak sama dengan Tuhan kamu, dan aku takkan sembah pada kau pada hari ini, pada hari besok, selama-lamanya, dan juga aku takkan, tafsiran yang tak disebutkan oleh di sini, sebagian ulama menafsirkan bahawa aku takkan redha, aku takkan terima, aku takkan setuju. Pun memang sebenarnya tak setuju apa yang aku sembah, cuma kalian terpaksa. Makna apa sekalipun, semua sekali ini adalah pengulangan untuk menyatakan bahawa tidak ada ruang untuk bersatu dan bersamanya antara agama kufur dengan agama syirik. Tak boleh bergabungnya dua perbuatan syirik dan perbuatan kufur dengan perbuatan tauhid. Dan ini adalah prinsip yang jelas yang dikemukakan dalam surah ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abad. Ibn Jarir, kita tengok pada surat 447. Manakala Ibn Jarir, beliau bagi pandangan bahawa ayat ini berulang-ulang, artinya sebagai penegasan, takkid. Takkid artinya, aku takkan sembah apa yang kau sembah. Aku ulang sekali lagi, takkan sembah apa yang kau sembah. Aku takkan sembah apa yang kau sembah. Aku takkan sembah apa yang kau sembah. Dan kamu pun tak sembah apa yang kau sembah. Kamu memang tak sembah apa yang kau sembah. Maknanya di pengulangan. Ini dalam makna kalam Ibn Jarir rahimahullah. Namun ada kaedah yang kita perlu tahu dalam ilmu tafsir, iaitu at-ta'sis aula min at-ta'kid. Kita berikan makna ayat yang berulang itu dengan makna yang baru dan memahamkan dan memberi makna itu sendiri lebih baik daripada kita mengatakan bahawa ayat itu hanyalah penegasan terhadap ayat sebelumnya. Okey. Kita tahu boleh baca terus pada apa yang ada di sini. Cuma saya tengok faktor masa. Itu sampai berapa dah tu? Saya lupa nak tengok tadi. Tengok start je. Minta maaf. 10 suku. Okey. Yang kita habiskan. Saya ambil ayat last. Ya, 10 suku. Okey. 10 suku. Jazakallah khair. Saya terus pergi pada muka 448. Apa yang saya sebut, tuan-tuan boleh baca, sebenarnya apa yang saya sebut tu dah ada sebenarnya, saya dah rangkumkan kerana sebab kita nak cepatkan, nak habiskan juga pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita nak tentang surah Al-Kawthar. Okey, kita tu masuk pada 448. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Dalam ayat ini ada 3 qiraat. Boleh baca lakum dinukum waliyadin. Kalimah waliyadin macam mana yang dibaca oleh qiraat Hafs yang kita baca sekarang, lakum dinukum waliyadin. Dan setengah pada qiraat baca lakum dinukum walidin. Ya tu baris mati. Lakum dinukum walidin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Ya itu baris mati, bukan liya tapi li. Dan yang ketiga, lakum dinukum waliyadin boleh dibaca dengan lakum dinukum walidini. Walidini. Ini juga ada dalam qiraat. Jadi kalau orang baca itu jangan terkejutlah. Memang ada cara baca dengan tiga cara. Okey, lakum dinukum waliyadin atau lakum dinukum walidin atau lakum dinukum walidini. 3 cara bacaan ini menguatkan antara satu sama lain. Maknanya kamu dengan agama kamu dan aku dengan agama aku.
ayat ini adalah ayat bukan ayat liberal tapi ayat ketegasan dan ayat al-bara'ah. Ramai orang yang baca ayat ini dengan makna liberal, ini satu pandangan yang salah. Ayat ini Allah kata lakum dinukum waliyadin, untuk berlepas diri daripada kekufuran, bukan bekerja sama seperti mana yang sering dibaca oleh orang-orang kafir yang tak faham tentang agama Islam. Okey. Apa erti din? Din, makna pertama yang disyarahkan sini adalah agama. Dan din juga bermakna hari pembalasan. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Jadi din boleh bererti agama, din boleh bererti pembalasan. Apa maknanya? Maknanya lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, kami agama kami. Tak perlu nak ajak bercampur, nak kerjasama, nak terima, tak terima sudah. Kamu agama kamu, kami agama kami. Ini maksud din. Lakum dinukum waliyadin. Atau makna kedua, lakum dinukum waliyadin, kalian akan dapat balasan sesuai dengan apa yang kalian pilih sekarang. Kalian akan dapat balasan hari akhirat nanti sesuai dengan apa yang kalian pilih untuk sembah sekarang, dan kami akan dapat balasan apa sesuai dengan apa yang kami pilih sekarang. Jadi sekarang ni ceritanya tak payah cerita susah-susah nak ajak bergabung semua sekali, nak ajak sekarang tak apa, biar Allah yang balas. Hari akhirat kamu dapat apa yang dapat balasan sesuai dengan apa yang kamu buat, kami pun dapat balasan sesuai dengan apa kami buat. Jadi ayat kalimah din lakum dinukum boleh berarti kalian dengan agama kamu, atau kalian dengan balasan yang kalian akan dapat kerana perbuatan kamu. Waliyadin boleh berarti dan kami dengan agama kami, ataupun dan waliyadin dan bagiku agamaku, berarti agama, atau bagiku adalah balasan sesuai dengan amalanku. Itulah dua tafsiran. Kita baca insya-Allah apa disebutkan oleh Al-Ustaz. Imam Bukhari berkata, bagimu agamamu yang kafir dan bagiku agamaku yang Islam. Di sini tidak disebut waliyadini, tetapi waliyadin. Okey, selesai makna. Kemudian Syekh syarahkan kenapa tak sebut waliyadini. Dini itu lebih betul. Kenapa? Kerana ayat surah ini berakhir dengan huruf nun. Iaitu kalau daripada awal qul ya ayyuhal kafirun, nun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin qul ya ayyuhal kafirun. Nun ke situ. Jadi nun berakhirnya kalimah dengan nun, la a'budu ma ta'budun. Dengan itu untuk menyesuaikan dengan siap, sesuaikan dengan bunyi yang sedap, maka kalimah din ini dibuang ya-nya untuk diletakkan din, kerana orang Arab memang gaya bahasa mereka begitu. Jadi sama juga surah Wat-Tin, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين. Kenapa tak jumpa ni? Salah kau. Ya. Tin wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله يكذبك بعد بالدين. Mungkin saya terkeliru, bukan surah Tin. Ada beberapa surah yang lain yang Allah kalimah din ini dipendekkan jadi din. Tak apa, mana saja silap dengan tadi Alayhi sallallahu alaihi wasallam, mana ayat din tadi tu saya terkeliru. Tamam, bukan surah Tin. Saya tak ingat sekarang ni. Selalu saya sebut, tapi hari ini tak, saya tersalah ambil ayat. Di dalam kalimah bahasa Arab, kalau kalimah ya berarti ya mutakallim boleh dihadzafkan, boleh dibuang apabila kita nak sebut sesuai dengan konteks, sesuai dengan ayat.
ataupun sesuai dengan susunan ayat yang cantik. Okey. Jadi kata Syekh, lalu dihapuskan huruf ya pada akhirnya. Ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Ada kat sini syarat. Contoh fahuwa yahdin. Tidak disebut fahuwa yahdini. Fahuwa yashfin. Tak disebut fahuwa yashfini. Dan selain ad-din, dalam ayat ini mengandungi makna mengertikannya dengan makna al-jaza, iaitu balasan, pembalasan yang dengan makna al-ibadah, iaitu ibadah. Jadi makna ayat untukmu pembalasan dan untukmu pembalasanmu, untukku pembalasanku, atau untukmu ibadatmu dan untukku ibadatku. Ini ada 3 makna dah din. Sama ada agama atau pembalasan atau ibadah. Ini 3 makna. Malah ada sebagian ulama mengemukakan pandangan yang lain, semuanya bukan pandangan, malah makna kalimah din itu digunakan pakai untuk beberapa makna yang lain. Okey. Jadi ayat-ayat yang ada pada surah Kafirun sama makna dengan ayat pada ayat yang lain. Itu ayat suruh kita berlepas diri daripada amalan orang kafir. Contoh ayat wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalakum fa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalau kalian dustakan aku, fa in kadzabuka, sekiranya mereka dustakan kamu, kalau kita sampaikan agama orang tak nak percaya, apa Allah SWT perintahkan? Kita disampaikan agama sedaya upaya. Jadi kalau kita sampaikan agama, orang tak percaya, nak tarik kepercayaan orang sampai kita nak dapat penonton, nak dapatkan audience, sampai ada orang yang sanggup ubah konten. Ini satu cara yang salah. Allah kata fa in kadzabuka, kalau mereka dustakan kamu, faqul, maka katakan pada mereka li amali wa lakum amalukum. Amalan aku ada caranya, amalan kamu ada caranya. Nak terima, tak terima sudah. Atau balasan untuk amalanku sesuai dengan apa yang kau faham, kamu akan tanggung apa yang kamu nak buat. Sampaikan, dan kalau tak mampu, jangan ubah konten. Ini isi yang paling penting. Jangan disebabkan kita nak berkawan, nak jaga hati, akhirnya agama diubah. Ini banyak berlaku. Ramai orang yang menisbahkan orang yang tegas dalam menyampaikan agama, dikatakan ekstrim. Bukan ekstrim. Kita boleh hikmah dalam bab apa? Hikmah dalam bab penyampaian, hikmah dalam bab amalan. Namun tidak hikmah kalau kita ubah pendirian dan ubah kefahaman atau buat menggabungkan antara dua kefahaman. Itu bukan hikmah, itu satu kejahilan, itu kekeliruan. Pendirian dan maksud agama kekal. Yang lembut, bukan lembut dari segi kata agama ni betul tu betul, tak. Lembut adalah pada pergaulan, pada perkataan, itu lembut. Tapi dari segi i'tiqad mesti tegas. Antum bari'um mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas, amalan aku tak sama, berlepas, tak sama dengan kalian, kalian pun tak sama dengan aku. Okey. Jadi dan terakhir sekali sebagai penutup, tengok di bahagian bawah, sebagian pada ulama ketika syarahkan makna ini lakum dinukum waliyadin, bukan bererti Allah kata biarlah kamu buat apa kamu buat, aku buat apa aku buat, atau kamu biarlah kamu agama kamu, aku agama aku. Bukan maksud Allah suruh biarkan, tapi sebenarnya Allah nak ancam, beranilah buat dengan agama kamu. Kalau kamu berani, sembahlah selain Allah, tanggung nanti. Dan aku berani dengan agamaku dan aku akan berdepan dengan Allah. Jadi ayatnya berunsur ayat urutan. InsyaAllah ini sahaja yang dapat kita bincangkan kali ini. InsyaAllah kita buka ada soalan. Boleh Datuk insyaAllah? Kita buka soalan sikit. Okey, silakan. Siapa-siapa yang dalam talian sekarang, kalau ada apa-apa soalan. Alhamdulillah Ustaz, ada komplit yang untuk Al-Kafirun ni. So ada setakat ni tak ada apa-apa, dalam mesej pun tak ada dah. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.